dia gabungan dua negara, Indonesia dan Malaysia melalui Desi Natalina dan Lawani Gang. Aduh sayang. Dia macam apa? Macam ikut degupan jantung macam tu. Okay. Aduh sayang. Aduh sayang. Dia banyak kaitan lah. Apa yang kita kongsikan hari ini banyak perkaitannya. Ya, betul. Dan kita akan tahu lebih lanjut lagi tentang aduh sayang selepas ni. Sebentar nanti Desi akan bersama kita. Tetapi kali ini kita akan cerita tentang kerajaan yang saya kira mencatatkan sejarah yang cukup panjang apabila 81 tahun mereka berkhidmat dan menjaga perairan negara demi kedaulatan negara. Ya. Dan untuk itu TLDM, Tentera Laut Diraja Malaysia, akan menyambut ulang tahun ke-81 pada 27 April nanti. Ya, dan sambutannya menerusi Hari TLDM, ia bukan saja manifestasi khusus untuk menghargai ketumbukan laut nombor 1 negara itu, tapi juga dalam masa yang sama menjadi peringatan kepada pencapaian dan prestasi yang dipamerkan dan akan diteruskan demi menjulang kehormatan negara sampai bila-bila selepas ini. Dan kita nak bercakap tentang sambutan Hari Tentera Laut Diraja Malaysia yang ke-81 pada 27 April nanti. Kita bersama dengan Laksmana Muda Datuk Pahlawan Syed Zainuddin Putra bin Syed Osman, Asisten Ketua Staf Perancangan Pembangunan. Apa khabar, Datuk? Baik. Ya, alhamdulillah akan dapat bersama kami hari ini. Dan mungkin juga dalam keadaan ataupun dalam peringkat yang paling akhir lah untuk sambutan Hari TLDM nanti sekarang ini, Datuk. Oh baik, pertama kali terima kasih ya Rina dan Hazri. Rina Hazri betul ya? Ya, betul. Baik, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang dan ruang untuk saya berbicara sedikit pada hari ini di TV1 ini untuk memberi sedikit penerangan, penjelasan tentang Hari TLDM yang ke-81 yang kita akan laksanakan pada tahun ini ya. Baik, serba sedikit tentang upacara yang kita adakan ini ya. Penting kita pertama sekali mengimbas kembali mengapa kita adakan Hari TLDM ataupun Hari TLDM yang ke-81 ini ialah supaya kita dapat pertama sekali recognize ataupun kita menghargai pengorbanan pengorbanan warga-warga TLDM pada ketika dulu sehinggalah sekarang ya, sehingga sejak penubuhannya pada 81 tahun yang lepas TLDM telah ditubuhkan. Maka kita ingin mengimbas kembali sejarah kewujudan TLDM ini ya, supaya dari sini kita dapat menghayati sejarah ini dan seterusnya mengorak langkah seterusnya tentang dan pelaksanaan hal tuju kita pada masa depan. Itu tujuan kita meraih atau sambutan Hari TLDM 81 ini. Pada masa yang sama kita juga mengambil peluang Hari TLDM ini untuk menonjolkan peranan dan tanggungjawab TLDM di pameran-pameran yang kita akan laksanakan di seluruh negara di pangkalan-pangkalan TLDM. Dan juga pada masa sama kita akan menonjolkan pencapaian warga kita. Supaya ini akan memberi semangat pada mereka untuk terusnya berkhidmat dengan lebih cemerlang lagi. Itulah antara tujuan kita mengadakan Hari TLDM yang ke-81 seperti tahun-tahun sebelumnya juga. Itu tujuannya ya. Sekarang ni persediaan di peringkat mana, Datuk? Malahan pada bulan ini kita telah melaksanakan segala pelaksanaan kita dalam meraihkan Hari TLDM, tapi puncaknya ialah pada 27 April nanti. Yang utamanya di Lumut ya, Datuk ya? Di pangkalan Lumut ya, di pangkalan utama kita di Lumut. Berbagai acara yang akan diadakan di Lumut nanti. Kapal belum gerak lagi? Kapal tu memang dia ada di pangkalan masing-masing. Kat situ. Kita ada banyak pangkalannya, pangkalan di Mawila 1, di Kuantan, di Lumut, di Kota Kinabalu dan di Langkawi. Semua kapal dia ada di sana. Dah sedia dah sekarang ni dan pada hari tersebut dibuka untuk lawatan. Walaupun operasi masih dilaksanakan, tapi akan dibuka pada hari 26 dan 25 26 ya. 25 dan 26 ialah hari Sabtu dan Ahad. Tetapi pada 27 hari bulan itulah kita akan ada satu perbarisan. Secara rasminya ya? Secara rasminya. Setiap pangkalan TLDM di negara kita ini. Baik. Okey, Datuk dari bahagian perancangan pembangunan ya, saya kira sejarah itu juga penting untuk diambil kira supaya hala tuju TLDM selepas ini juga akan lebih mantap ya, Datuk ya? Baik, sebelum Hazri ke arah itu ya, saya ingin menekan lagi ya tentang aktiviti-aktiviti yang kita adakan pada 25 dan 26. Ini saya rasa ini penting ya, supaya rakyat lebih dapat melihat apa dia
peranan kita TLDM yang kita laksanakan selama ini kan. So pada 25 dan 26 hari bulan itu berbagai-bagai acara yang akan diadakan di Kuantan, di Lumut, di Sepanggar, Kota Kinabalu dan juga di Langkawi. Di mana di sana kita akan bukakan kapal ini untuk lawatan warga-warga rakyat boleh pergi melihat Orang kapal. awam boleh pergi Boleh untuk pergi melihat kapal, masuk kapal. Malahan di Kota Kinabalu juga boleh memasuki kapal selam. Okey. Okey. Dan juga jika ada peluang mereka akan dapat berlayar dengan kapal dan juga bot-bot yang kita ada setiap pangkalan itu. Jadi saya mengajak supaya sebanyak-banyak yang boleh datang ke pangkalan-pangkalan ini untuk melihat TLDM dengan lebih dekat. Malahan kita juga ada booth promosi. Jika pada ketika itu ada warga-warga kita yang berminat untuk masuk TLDM, mereka boleh mendaftar di sana. So ini satu peluang bagi mereka. Kembali kepada soalan Haziq tadi, Ya. saya lupa. Tentang pencapaian sebelum ini dari sudut sejarahnya dan hala tuju TLDM. Okey. Memandangkan usia 81 tahun itu saya rasa usia yang cukup lama tu. Kalau kita lihat ya dari dulu dari usia 81 yang tahun yang dulu pada tahun 1934 di mana mula-mula TLDM ditubuhkan ya. Pada ketika itu daripada sebuah kapal yang kecil sehinggalah sekarang ni satu armada yang kita boleh banggakan ya. Termasuklah kapal. Kita mempunyai ketiga aspek aset ya. Aset permukaan, aset udara dan juga kapal selam. Itu adalah 3 dimensi dari aspek perangan. Semuanya kita dah ada. Pada masa sama dalam masa yang terdekat ini kerajaan 4 tahun lepas telah menandatangani perolehan 6 buah kapal littoral combat ship. Littoral combat ship ialah kapal seperti sebuah frigate ya yang mempunyai persenjataan anti permukaan, anti udara, anti kapal selam dan juga elektronik. Okey. So kelihatannya kali ini kapal ini adalah kapal yang tercanggih sekali di rantau Asia Tenggara ini. Okey. Okey, kita akan memperoleh 6 kapal ya. Dan kapal yang pertama kita akan terima pada tahun 2019 dan terakhir kapal pada 2013. Okey. Yang penting juga ataupun yang mustahak di sini ialah bahawa kapal ini akan dibina di negara kita sendiri. Itu joint venture di antara Malaysia dengan Perancis. Sebelum ini semua pembinaan kapal kita dibina di luar negara. Tapi kali ini dalam aspek transfer of technology kita akan membina kapal itu di Malaysia sendiri. Itu satu pencapaian kita harus banggakan ya. Satu kapal canggih yang dibina di dalam negara di mana kita sendiri akan selenggarakannya. Dan terlibat dalam prosesnya, tak mustahil suatu hari nanti kita boleh bina kapal kita sendiri. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, untuk maklumat umum juga Datuk, ya, mengapa kita sebuah negara bangsa yang berdaulat memerlukan teknologi sebegini, kepakaran sebegini dan juga tahap kecanggihan yang sebegini dalam armada kita? Perlu. Kalau kita lihat dari konteks kemampuan keupayaan kapal di rantau ini ya, kerana tahap sophisticationnya memang telah berbeza kalau kita banding dalam 10 tahun lepas. Jadi kita perlu memperoleh aset-aset yang canggih. Pada yang masa sama, kalau kita hanya mempunyai aset-aset yang canggih tanpa mempunyai keupayaan untuk menyelenggara aset-aset ini, maka itu satu pembaziran. Oleh sebab itu, hala tuju kerajaan adalah supaya kita membina dan juga menyelenggara kapal-kapal ini. Sebab kos penyelenggaraan kapal ini tinggi jika kita menggunakan ekspertis dari luar negara. Maka itulah hala tujuan kerajaan dan juga TLDM agar kita dapat membina kapal sendiri dan juga menyelenggarakan kapal sendiri supaya tahap kesiapan kapal kita sentiasa berada pada tahap yang tinggi. Baik, Datuk. Kita nak berikan perhatian sedikit tentang sambutan Hari TLDM ini. Menerusi mungkin satu paparan yang mana boleh menunjukkan juga kepada kita kekuatan ataupun aset-aset kebanggaan TLDM. Kita saksikan seketika teaser untuk sambutan Hari TLDM. April tarikhnya. Ya, tinggal beberapa hari saja lagi dari sekarang. Dengan temanya tu tema yang sama dibawa balik dari tahun lepas. Tema yang sama dari tahun lepas dibawa ke tahun itu TLDM siaga dan peradaban terpelihara. Tema ini dikekalkan sebab adalah penting bagi sebuah
negara dengan aset yang begitu tinggi dari aspek ketenteraan laut, ya, supaya kita menentukan aset-aset yang bernilai berbilion-bilion ini diselenggara dengan sebaiknya. Itu adalah penting. Itu sebab kita tekankan situ aspek kesiagaan itu sangat penting. Kalau kita mempunyai aset yang berbilion yang banyak tapi tidak diselenggara dan tidak boleh dioperasikan, maka itu adalah satu pembaziran, ya. Pembaziran duit rakyat dan wang rakyat dan wang negara. Maka adalah penting untuk kita sentiasa menentukan kesiagaan kapal ini terpelihara. Pada masa yang sama juga kita perlu menentukan bahawa tahap profesionalisme warga-warga kita juga berada pada tahap yang tinggi. Supaya apabila kita gabung kedua ini, ya, tahap profesionalisme dan kesiagaan kapal yang tinggi, maka kita akan dapat laksanakan operasi kita dengan sebaiknya. Sebagai contoh, ya, tahun lepas saja kita telah dapat melaksanakan 369 pelbagai operasi latihan tanpa gagal. Saya rasa itu satu rekod yang patut kita banggakan. Ya, itu sebablah kesiagaan itu sangat penting bagi TLDM. Sebab itu kalau kita lihat dalam TLDM kita panggil budaya penyelenggaraan atau dalam bahasa Inggerisnya maintenance culture. Ini adalah penting. Sebab saya tekan tadi, kalau kita tak boleh menyelenggara aset-aset kita, itu merupakan satu pembaziran. Ya. Dan kalau yang sedang kita saksikan sekarang ini, Datuk, kalau boleh kita tahu sebenarnya informasi berkenaan dengan aset TLDM. Ini kalau saya tak silap, ini adalah semasa pameran 5 baru-baru ini, ya. Ya, kalau yang dapat sambutannya lihat, menggalakkan, memang masa sambutan lima? menggalakkan. Inilah satu-satunya 5 yang telah kita laksanakan dengan jayanya. Yang kalau kita banding dengan 5 sebelum ini, ialah 5 yang paling cemerlang sekali yang telah kita laksanakan dengan penglibatan kapal terlalu banyak sekali kalau banding yang 5 sebelum ini, ya. Contohnya semasa 5 baru-baru ini kita dapat mengumpul 36 kapal dari pelbagai negara. Itu satu rekodnya. Sebelum ini paling tinggi pun 28. Pada masa sama juga pada 5 ini kita dapat mengumpul lebih kurang 14 panglima terlaut negara-negara asing. Tidak pernah dilakukan sebelum ini, ya. Sebelum paling tinggi pun 8. Dan seperti saya sebut pada hari tadi, pada tahun ini juga 5 kali ini juga kita telah melakukan satu latihan multinasional yang kita banggakan, melibatkan 14 buah negara. Tidak pernah kita lakukan sebelum ini. Ini julung-julung kali, ya, pertama kali. Kalinya. Kalau kita pernah melakukan sebelum ini latihan melibatkan 5 negara saja. Tapi kali ini 14 negara. Satu rekod yang kita banggakan, dan ini menunjukkan bahawa TLDM boleh melaksanakan operasi ke tahap antarabangsa ini. Satu kejayaan yang kita sangat banggakan. Ini, ya. Okey, jika TLDM berjaya dengan pameran maritim di 5 baru-baru ini, ya. Jadi mengapa orang awam, ya, saya rasa bagi anggota TLDM sendiri dan juga ahli keluarga anggota TLDM, saya rasa sambutan ini bermakna bagi mereka. Tetapi orang awam, mengapa mereka juga perlu memberi sokongan dan juga turut serta dalam menjayakan Hari TLDM ulang tahun ke-81 ini, Datuk? Kita melihat pada masa sama kita hendak menonjolkan peranan kita perlu dukungan rakyat. Itu adalah sangat penting, ya. Itu akan membakar semangat kita. Kalau kita tidak mendapat dukungan rakyat, maka saya rasa kita tidak akan dapat melaksanakan tanggungjawab kita dengan sebaik mungkin. Dukungan rakyat, kepercayaan rakyat adalah sangat penting bagi kami. Itu adalah pendapat. Sebab itulah kita mengadakan hari terbuka seperti ini, supaya mereka lebih mengerti, memahami tugas-tugas kita. Bagaimana tugas seorang pelaut. Bukan mudah menjadi seorang pelaut. Pelaut, dia kata. Betul. Dan sekali lagi mungkin, Datuk, sebelum kita berakhir, Datuk nak memberikan informasi kepada rakan-rakan penonton kita sekarang ini supaya mereka sama-sama meraihkan sambutan Hari TLDM. Baik. Seperti saya sebut tadi, bahawa sempena Hari TLDM pada 27 April nanti, iaitu sebelumnya pada 25 dan 26 keseluruhan pangkalan dan markas TLDM di seluruh negara, ya, iaitu di Lumut di utamanya, di Kuantan, markas wilayah 1, dan juga di markas wilayah 2 di Sepanggar, Kota Kinabalu, dan tidak ketinggalan juga di Langkawi, iaitu markas wilayah 3. Kita akan adakan pangkalan akan dibuka untuk lawatan. Jadi saya berharap mengambil kesempatan ini supaya warga rakyat Malaysia berkunjung ke pangkalan utama kita ini, dan supaya dapat melihat dengan lebih dekat peranan dan tanggungjawab kami sebagai anggota TLDM. Dengan itu harapnya pada masa sama kita akan saling mengerti antara satu antara lain,
tentang tanggungjawab kami sebagai anggota TLDM. Baik, Ya, terima ya. kasih banyak-banyak Laksamana kasih, Muda Datuk Datuk. Pahlawan Said Zahrudin dari TLDM bersudi bersama kami dan tahniah juga atas ulang tahun ke-81 ini, Datuk. Ya, terima kasih. Jangan lupa untuk anda yang berada berhampiran dengan pangkalan-pangkalan TLDM boleh pergi pada 27 April nanti. Sebelum tu lagi dah ada pameran sebenarnya dan kenali armada yang berkhidmat untuk anda yang menjaga perairan dalam galon. Selesa, Selesa saja. Kenali mereka, tengok macam mana kapal yang mereka kena duduk 5-6 bulan tu contohnya. Apa yang mereka buat dalam tu, apa tugasan mereka pada hari TLDM ke-81 nanti. Okey. Baik, dan bagi anda yang berada di Sibu, anda boleh pergi ke Minggu Saham Amanah Malaysia 2015 dan liputannya akan kami bawakan sejurus selepas berita semasa 9 yang dibawakan sekarang. Saksikan.